Sel merupakan unit terkecil yang berstruktur dan berfungsi dalam satu organisma yang diklasifikasikan sebagai hidup. Ia sering dipanggil blok binaan hidup. Terdapat dua jenis sel yang utama, sel eukariot dan prokariot. Sel eukariot mempunyai membran nukleus, iaitu selaput pusat kawalan keseluruhan aktiviti sel. Sel prokariot pula tidak mempunyai membran nukleus. Beberapa organisma seperti kebanyakan bakteria mempunyai sel prokariot dan adalah unisel, iaitu terdiri daripada satu sel. Contoh organisma unisel ialah amoeba dan paramecium. Organisma-organisma lain seperti haiwan dan tumbuhan mempunyai sel eukariot dan adalah berbilang sel ataupun multisel. Sel eukariot adalah lebih kompleks dan lebih besar daripada sel prokariot. Maka, organisma multisel perlu menghasilkan pelbagai jenis sel yang berbeza untuk fungsi tertentu bagi menjalankan proses hidup. Sama ada sel prokariot atau sel eukariot, kesemua sel menunjukkan ciri asas seperti semua sel diselaputi membran sel atau membran plasma. Semua sel memiliki nukleus. Struktur ini menyimpan maklumat genetik dan mengawal kesemua aktiviti sel. Semua sel mengandungi sitoplasma. Di dalam sitoplasma berlaku tindak balas biokimia yang menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim, protein dan lain-lain. Di dalam setiap sel terdapat struktur yang membolehkan sel itu menjalankan fungsinya. Organel ialah struktur khusus di dalam sel yang menjalankan fungsi tertentu. Semua organel diselaputi oleh membran sel. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk khusus. Sel ini dilitupi oleh lapisan yang telus yang dikenali sebagai membran plasma atau membran sel. Ia berfungsi untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Ia juga dapat mengawal pergerakan bahan masuk dan keluar daripada sel. Sitoplasma ialah bahan seperti jeli. Ia adalah bahagian sel yang paling penting kerana tindak balas metabolisme sel berlaku di sini. Ia juga membekalkan organel dengan bahan keperluan yang diperoleh dari luar sel. Nukleus adalah organel terbesar yang berbentuk sfera di dalam sel. Ia terdiri daripada dua lapisan membran nukleus, nukleolus dan nukleoplasma yang mengandungi DNA kromosom sel. Maklumat keturunan atau gen disimpan di dalam kromosom ini. Nukleus berfungsi sebagai pusat kawalan bagi keseluruhan aktiviti sel. Jalinan endoplasma ialah rangkaian membran yang berlipat dan yang bertindak sebagai satu sistem lalu lintas dan pengangkutan di dalam sel. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma, iaitu jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma kasar mempunyai ribosom pada permukaannya. Ia mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Jalinan endoplasma licin pula tidak mempunyai ribosom pada permukaannya. Ia berfungsi sebagai tempat sintesis lipid.
Ribosom terdapat di jalinan endoplasma kasar atau tertabur secara bebas di dalam sitoplasma. Ia kecil dan padat. Setiap ribosom terdiri daripada asid ribonukleik, RNA dan protein. Ia berfungsi sebagai tapak sintesis protein. Jasad Golgi terdiri daripada kantung-kantung pipih halus berselaput membran yang terletak selari di antara satu sama lain. Jasad Golgi berfungsi mengangkut dan mengubah suai bahan kimia yang kemudiannya dibungkus dalam vesikel lalu dirembeskan. Bahan-bahan tersebut adalah glikoprotein, karbohidrat dan hormon. Lisosom berbentuk sfera dan mengandungi enzim pencernaan. Enzim ini memecahkan molekul-molekul organik yang kompleks seperti protein, polisakarida dan lipid. Enzim ini juga memusnahkan organel sel yang sudah tua dan rosak. Mitokondrian ialah pusat penghasilan tenaga di dalam sel. Adenosine trifosfate atau ATP akan dihasilkan dalam mitokondrian semasa tindak balas respirasi aerob. Ia berbentuk sfera atau bujur dan diselaputi oleh dua membran, membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Centriole terdiri daripada dua struktur berbentuk silinder yang bertentangan antara satu sama lain di luar nukleus. Centriole membentuk gentian gelendung semasa proses pembahagian sel. Sel tumbuhan biasanya lebih besar berbanding sel haiwan dan mempunyai bentuk yang tetap. Sel tumbuhan berbeza daripada sel haiwan dalam 3 aspek: dinding sel, vakuol dan organel kloroplast. Dinding sel tumbuhan dibina daripada gentian selulosa yang keras dan tegar. Ini memberi sokongan dan bentuk yang tetap pada sel. Dinding sel ini juga mempunyai liang-liang halus yang membolehkan pergerakan bebas bahan-bahan antara bahagian dalam dan luar sel. Ia adalah telap. Ia juga dapat melindungi sel tumbuhan daripada pecah akibat penyerapan air yang banyak atau tekanan osmosis yang tinggi. Vakuol ialah kantung yang diselaputi oleh membran unit tunggal, tonoplas yang berisi cecair iaitu subsel. Subsel ini menyokong tumbuhan herba supaya tidak layu. Tumbuhan yang matang mempunyai vakuol yang besar. Kloroplas ialah organel yang berbentuk cakra dan diselaputi oleh dua lapisan membran. Organel ini menghasilkan klorofil iaitu pigmen berwarna hijau. Klorofil menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan mempunyai membran plasma, sitoplasma, nukleus, jalinan endoplasma, jasad Golgi, ribosom dan mitokondrian.